lokasi-lokasi yang menjadi perempuan orang ramai, memberi belah seperti pasar awam, pasar pagi dan pasar tani untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Kita juga nak pengguna kita jadi smart, pengguna berilah balangan sebelum beri balangan, compare perbandingan dengan harga yang kedai yang lain. Nah, makalah kalau dapat kedai harganya lebih murah, gunakan WhatsApp, SMS bagi tahu satu dunia. Bilion 25. Dan kalau berbanding dengan tahun 2014, keseluruhan setiap setahun 2014 itu adalah 21.1 bilion. Dan di mana pertama 3 bulan ini, Januari, Februari dan Mac, telah mencapai 25 bilion, adalah melebihi tahun yang lepas. Dan kita yakin kerana suasana dengan infrastruktur, dengan sistem pentadbiran negeri kita memang pelabur yakin dan adalah satu suasana yang untuk mereka berlabur di sini dan mempunyai infrastruktur yang cukup. Untuk harga kawalan ni memang kita kebiasaannya setiap tahun memang kita lebih rendah lah, 10 hingga 20% daripada harga kawalan tu lah. Katakan harga kawalan yang ditetapkan, katakan contoh macam tadi kita tengok bawang, memang kita lebih jauh rendah daripada bawang putih semua tu lah. Memang kita lebih murah lah untuk bagi pelanggan untuk lebih berjimat lah nak musim perayaan ni. Harga ayam sekarang kita jual RM6.80 walaupun harga kawalannya RM7.70. Biasanya kita memang akan biasanya memang akan tetapkan memang lebih jauh rendah daripada harga kawalan. Kita cuba sedaya upaya untuk katakan kalau kos tu naik pun kita cuba untuk absorb kos tu kepada kita punya kos lah. Okay. Daging, buat masa ni daging yang jenis macam yang biasanya kita jual murah RM14 atau RM15 tu, biasanya daging tu dia ada lebih lemak atau lebih urat. Tapi untuk tahun ni daging tu memang bekalannya kurang dalam market. Jadi untuk tahun ni kita gunakan daging peha lembu lah, ataupun dipanggil knuckle atau top side tu lah. Tapi walaupun daging peha lembu tu kita tetap jual pada harga ikut harga kawalan juga, RM16.50. Sayur buat masa ni tomato semua ialah harga kawalan, tapi memang kita jual ikut harga bawah pada harga kawalan. Tapi buat masa ni kita tengok untuk tahun ni harga sayur banding tahun lepas, harga sayur lebih rendah lah daripada harga tahun-tahun lepas tu, tahun-tahun sebelum ni. Di mana kita adakan konferensi ni adalah semata-mata untuk kita memberitahu kepada pihak yang berkenaan supaya untuk menjaga alam sekitar, kerana dengan adanya pencemaran alam sekitar, negara kita akan mengalami sebagaimana yang kita lihat sekarang berlaku di tempat yang lain, umpamanya berlaku banjir, lumpur di setengah daerah, dan kita kekurangan air, pencemaran air. Ini menyebabkan kita rasa peka untuk sentiasa bersama dengan kerajaan bagi memulihkan keadaan alam sekitar, bukan hanya di negeri Johor sahaja, tapi sepatutnya ditiru oleh state-state yang lain supaya keadaan alam sekitar di negara kita ini sentiasa terpelihara. Kami juga bila kami lihat pencemaran di sungai di negeri Johor melibatkan penglibatan 7 sungai yang tercemar, hanya 1 sungai saja yang masih baik, iaitu Sungai Johor, di mana kita dapat mengecap nikmat meminum air yang bersih. Kalau kita lihat di sungai-sungai yang lain di dalam Johor, semuanya tercemar. Dia punya keadaan air itu tidak mendapat pencapaian pH bagi untuk diminum. Ini yang menyebabkan kita, sebab apa yang berlaku keadaan tercemar air adalah berlaku kerana kurang perhatian terhadap pembangunan yang dibangun oleh pihak tertentu yang tidak mengikut dasar kerajaan, supaya sebelum kita nak membangunkan sesuatu industri, kita kena lihat
kita tidak ada pokok yang melindungi pencemaran tersebut. Tetapi kita lihat sekarang bila ada pembangunan, pokok-pokok semuanya ditumpaskan, dibuang. Jadi tidak ada pemulihan untuk menanam balik pokok-pokok tersebut. Kerana kita lihat dengan adanya pokok, dia sebagai penapis untuk mengeluarkan air yang bersih di sekitar negeri Johor ni. Kita tidak mau dengar akan datang bila ada pembangunan akan memperlihatkan begitu banyak rumah-rumah, bangunan-bangunan yang pencahkan langit, di mana kita tidak melihat di manakah mereka akan mendapat air. Kalau tidak kita peka dalam keadaan alam sekitar, maka orang-orang tersebut tidak akan mendapat air yang bersih. Jadi, dan kita sekarang kita di negeri Johor ni, kalau kita lihat dalam daerah Johor Barunya, kita lihat tiap-tiap rumah ada air filter. Kenapa kita kena buat macam itu? Sebab apa? Kita nak tapis air itu supaya kita dapat minum. Kalau kita tur direct daripada kolam, kita akan merasa terlalu banyak klorin untuk menghidupkan pemulihan air tersebut. Jadi waktu kita ni buat satu gerakan, bukan menentang kerajaan, bukan menentang pembangunan, tapi kita ke arah untuk memberitahu kepada pihak yang berkenaan supaya mereka ni peka. Tiap-tiap pembangunan mesti diiringi dengan penanaman pokok hijau dipulihkan semula. Jadi sebenarnya pengisian kita lebih untuk memberi maklumat yang lebih terperinci kepada orang awam, khususnya penduduk setempat, masyarakat Macap, untuk mengenali lebih rapat empangan Macap dan juga empangan-empangan lain yang terdapat di negeri Johor. Kita bawakan juga pameran daripada agensi-agensi yang berkaitan, kerana sebenarnya empangan Macap ni telah diwartakan sebagai kawasan larangan dan tempat larangan pada Julai 2013. Jadi kita nak sama-sama berkongsi maklumat terkini berkenaan undang-undang yang telah berkuat kuasa di empangan Macap. Banyak program-program yang telah kita rancang sepanjang 2 hari terbuka tersebut, antaranya pertandingan memasak, melukis, fun ride dan juga persembahan daripada live band yang kita datangkan khas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat lah. Dan antara lain aktiviti yang berlangsung juga adalah Macap Cruise yang kita adakan selama 2 hari, iaitu menaiki bot untuk menikmati keindahan tasik empangan Macap. Sebenarnya kita datangkan 4 buah bot untuk pengunjung menikmati kita punya tasik hanya dengan harga RM1 seorang, dan juga kita bawakan juga kereta berkuda untuk mengelilingi kawasan operasi empangan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengunjung yang sudi hadir, juga kepada Datuk Liang Tek Meng yang merasmikan program pada 12 hari bulan April 2015, dan juga kepada semua warga kerja Jabatan Pengairan dan Saliran dalam menjayakan program Hari Terbuka dan Kesedaran Empangan Macap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Syafawi, pengasas Umi Rias Collection. Alhamdulillah, hari ini Ahad bersama dengan 12 Julai 2015. Kami telah mengadakan majlis berbuka puasa dan penyampaian sumbangan kepada keluarga orang kurang berupaya daerah Johor Bahru, dan juga bersama anak-anak Tafiz Al-Firdausi yang bersama-sama kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, sebenarnya sumbangan ini kita dapat kumpulkan daripada kerjasama usahawan-usahawan sahabat-sahabat saya di sekitar daerah Johor Bahru dan ada juga di luar negeri Johor.
Dan ini merupakan acara tahunan kami lah, dan alhamdulillah kita dapat teruskan, dan mudah-mudahan kita dapat teruskan berkongsi apa yang telah Allah kurniakan pada kita kepada mereka-mereka lebih memerlukan. Syukur alhamdulillah, terima kasih semua, terima kasih kepada yang menyokong, terima kasih ibu ayah, terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua warga kerja Umi Riaz kerana menjayakan program ini dan bersama-sama saya sepanjang saya membangunkan Umi Riaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani Syafiqah. Berapa tahun ni? 12. 12 tahun. Sekolah mana? Matafiz Al-Firdaus. Apa perasaan adik hari ini dapat beli baju baru? Gembiralah. Bila okey. Terima kasih kepada Umi Riaz. Okey. pada 13 Jun yang lepas di Keluang, dan dengan kejayaan acara itu kita telah pun buat keputusan supaya ia akan diadakan pada tiap-tiap tahun sebagai salah satu daripada acara yang akan dapat disertai oleh mereka-mereka yang terlibat dengan sukan lasak ni seluruh dunia, dan kita berharap ia akan meningkat tahun demi tahun supaya satu masa kelak Keluang akan jadi satu destinasi sukan lasak bukan saja di negeri Johor tapi juga di negara kita Malaysia. Baiklah, itu dari segi apa yang telah kita laksanakan bersama-sama dengan beberapa pihak penaja untuk Persatuan Yayasan Kanser Malaysia Johor. Dan satu lagi acara yang akan kita adakan pada masa akan datang sebenarnya yang telah disebarkan tadi ialah berkaitan dengan Charity Glow Run. Charity Glow Run ni satu acara yang walaupun pernah diadakan di negara kita tapi belum pernah diadakan di negeri Johor. Lebih-lebih lagi acara ini diadakan di waktu malam, di mana yang telah dijelaskan tadi, ia merupakan satu acara yang agak luar biasa yang memberi kesempatan kepada peserta untuk mencapai suasana kemeriahan kerana ia berpunca daripada cahaya. Jadi kita berharap dari segi acara ini akan dapat disertai oleh beberapa ramai yang boleh, kerana kita sasarkan di antara 3,000 hingga 6,000 peserta. Dan dalam acara ini juga kita juga akan mengharapkan bukan saja daripada orang ramai penyertaan secara berkeluarga, tetapi juga penyertaan daripada mereka-mereka yang pernah terlibat dalam penyakit kanser. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili Jupana.my, yang mana Jupana.my merupakan satu portal online shopping yang mana kami sebenarnya ingin membuat satu branding local brand Jupana. Jadi sebenarnya adanya aktiviti yang dikelolakan oleh Yayasan Kanser Malaysia, jadi kami terpanggil untuk memberi sokongan dan juga sumbangan supaya pihak kami dapat sama-sama membantu masyarakat yang mempunyai masalah kanser. Jadi ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial yang pernah kami lakukan, dan di samping sumbangan atau sokongan kepada Yayasan Kanser Malaysia, kami juga membuat sponsor dengan pihak-pihak yang lain sebenarnya.